Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Najwa binti Abdullah, nombor matrik S69865. Hari ini saya akan membentangkan mengenai peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969, di mana saya akan memberi 3 pengajaran dan 3 pendapat mengenai peristiwa ini. Okey, sekarang kita pergi kepada pengenalan, di mana tragedi 13 Mei 1969 ini terjadi selepas pilihan raya 1969, iaitu pilihan raya ini diadakan pada 10 Mei 1969. Dan dalam pilihan raya ini, ianya telah dimenangi oleh pihak pembangkang, di mana pihak pembangkang dianggotai oleh Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan, Parti Tindakan Demokratik, DAP, dan Parti Progresif Rakyat, PPP. Dan pihak pembangkang ini telah memenangi sebanyak 25 buah kerusi di dalam parlimen, manakala pihak kerajaan hanya memenangi 2/3 majoriti sahaja di dalam parlimen. Dan pada 11 Mei 1969, sebuah perarakan telah diadakan, di mana perarakan ini telah menimbulkan kesalahfahaman dan telah menimbulkan kemarahan kepada kaum Melayu, kerana perarakan tersebut sepatutnya berjalan di luar kawasan daripada kaum Melayu, tetapi disebabkan salah seorang pengikut parti tersebut yang tidak bertanggungjawab, mereka telah mengubah laluan, di mana laluan perarakan tersebut telah melalui kawasan kaum Melayu. Dan di dalam perarakan tersebut mereka juga membawa penyapu, di mana kaum Melayu merasakan bahawa kaum Cina ni ingin menghalau ataupun menyapu bersihkan parti parlimen dan mengusir orang Melayu daripada tanah Melayu ataupun daripada negara mereka sendiri. Dan beberapa orang juga telah berpendapat bahawa tragedi 13 Mei 1969 ini terjadi diakibatkan oleh pihak pembangkang, di mana sebelum terjadinya pilihan raya ini, pihak pembangkang pernah menyuarakan perasaan tidak puas hati mereka kepada hak keistimewaan orang Melayu di tanah Melayu, di mana mereka tidak mendapat hak yang orang Melayu dapat, mana orang Melayu ini dapat lebih daripada apa yang mereka dapat. Dan disebabkan kemenangan inilah ianya telah membuka laluan kepada pihak pembangkang untuk mengubah balik sistem pemerintahan di tanah Melayu pada ketika itu. Dan ada juga berpendapat bahawa peristiwa 13 Mei 1969 ini bukanlah peperangan antara kaum, tetapi hanyalah peperangan antara ahli ataupun parti politik sahaja, kerana ada beberapa buah negeri yang tidak terlibat dengan peperangan ini, iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Perak, Perlis, Pulau Pinang. Okey, sekarang mari kita lihat 3 pandangan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Pandangan yang pertama iaitu Parti Tindakan Demokratik, DAP, pernah menyuarakan pendapat tidak berpuas hati terhadap hak keistimewaan orang Melayu, di mana kedudukannya berada di bawah berbanding dengan kaum Cina di dalam sistem perlembagaan. Pada pandangan saya, pihak pembangkang pada waktu tersebut tidak berpuas hati kerana orang Melayu ini mempunyai keistimewaannya sendiri, sedangkan mereka tidak mempunyai apa-apa keistimewaan pun di tanah Melayu. Tetapi kaum lain perlulah seharusnya sedar bahawa pada waktu tersebut mereka hanyalah menumpang di tanah Melayu, sehingga kerajaan memberi kerakyatan untuk mereka supaya mereka dapat tinggal di tanah Melayu. Dan mereka juga haruslah bersyukur kerana masih lagi dibenarkan tinggal di tanah Melayu. Serta kerajaan juga mempunyai silapnya di sini pada waktu itu, di mana kerajaan boleh sahaja memberi keistimewaan tersebut kepada kaum lain supaya mereka tidak merasa tidak berpuas hati, kerana pada waktu tersebut kita memperoleh kemerdekaan juga disebabkan oleh kaum Melayu, Cina, India dan berbagai jenis kaum lagi di tanah Melayu pada ketika itu. Dan jika kita berlaku adil, mungkin tragedi 13 Mei 1969 ini tidak akan berlaku di tanah Melayu ketika itu. Okey, sekarang kita melihat faktor yang kedua, iaitu kemenangan pilihan raya umum 1969 ini jatuh kepada tangan orang bukan Melayu, serta diadakan sebuah perarakan untuk memprovokasikan kaum Melayu dan menaikkan kemarahan orang Melayu pada waktu tersebut. Pada pandangan saya, tidak salah kalau yang mana ingin membuat perarakan, tetapi ketua parti pembangkang mestilah memantau pengikutnya supaya tidak membuat masalah. Ini tidak disebabkan seseorang yang tidak bertanggungjawab yang punca kepada masalah ini terjadi, yang lain juga turut terkena tempesnya. Ianya ibarat kerana nilai setitik rosaklah susu sebelanga, kerana salah seorang daripada pengikut parti pembangkang tersebut, berapa ramai rakyat yang telah mati dan kehilangan ahli keluarga yang tersayang, serta orang yang tidak bersalah juga terlibat sama dalam pergaduhan 13 Mei 1969 ini. Sekarang kita lihat faktor yang ketiga, iaitu perkembangan etnopopulisme, iaitu kefahaman yang mengarah kepada pembahagian sesebuah masyarakat tanah Melayu kepada dua kelompok, iaitu berdasarkan agama dan kaum. Pada pandangan saya, untuk faktor yang ketiga ini, di tanah Melayu kita sepatutnya tidak memerlukan perkembangan etnopopulisme, kerana di tanah Melayu ini kita merupakan satu kaum dan satu Malaysia. Kita ni mestilah bergabung antara satu sama lain, dan ianya tidak kiralah kita ni daripada kaum Cina, Melayu, India ataupun daripada kaum-kaum lain yang ada di tanah Melayu ketika itu ataupun sekarang dan bangsa lain, tetapi jika kita bersatu, segala masalah yang terjadi kita mampu mengatasinya dengan jayanya. Okey, sekarang mari kita lihat 3 pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama, kita mestilah menghormati kontrak sosial tentang perbezaan terhadap agama, bangsa, bahasa, kedudukan istimewa kaum Melayu dan kelompok asal, iaitu Sabah dan Sarawak, di mana kita mestilah menghormati antara satu sama lain. Contohnya, setiap kaum mempunyai perkara yang boleh dibuat ataupun tidak boleh dibuat di dalam sebuah kaum, ataupun perkara yang sensitif dalam sebuah kaum ataupun bangsa dan agama. Jadi kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita mestilah menghormati peraturan-peraturan yang ada di dalam sebuah kaum dan agama. Janganlah kita membuat perkara yang mampu mendatangkan amarah pada sebuah kaum, agama dan bangsa. Okey, pengajaran yang kedua iaitu perpaduan perlu dikekalkan dan dikuatkan supaya tidak dapat memberi peluang dan kesempatan kepada musuh-musuh negara. Okey, kerajaan boleh membuat aktiviti yang dapat mengekalkan perpaduan di antara kaum dan agama yang ada di negara Malaysia sekarang. Contohnya, aktiviti bergotong royong, aktiviti majlis perayaan, hari raya, tahun baru Cina, Deepavali ataupun apa-apa jenis perayaan yang ada di dalam sesebuah kaum, di mana kita boleh menjemput kaum lain untuk melihat sebuah perayaan yang dibuat oleh kaum. Contohnya, contoh kaum Melayu, hari raya, kita boleh jemput kaum Cina, kaum India ataupun mana-mana kawan yang buat daripada kaum lain untuk mereka melihat
suasana hari raya yang diadakan oleh kaum Melayu dan juga kaum-kaum lain. Dan daripada situlah kita dapat mengenali lebih mendalam lagi mengenai sebuah kaum, supaya kita dapat menguatkan lagi perpaduan dan ikatan silaturahim kita antara setiap kaum yang ada di tanah Melayu ataupun di Malaysia ini, iaitu kaum Melayu, Cina, India, Iban dan bermacam jenis lagi kaum lagi yang ada di Malaysia ini, supaya setiap musuh-musuh yang datang untuk menyerang negara kita dapat kita tangani dan dapat kita bekerjasama untuk menyerang mereka kembali, supaya negara kita tidak terjadi kembali peristiwa 13 Mei 1969. Okey, sekarang mari kita lihat pengajaran ketiga, iaitu remaja zaman sekarang mestilah didedahkan dengan sensitiviti setiap agama atau kaum yang ada di Malaysia. Okey, di mana remaja zaman sekarang memandang rendah pada sebuah kaum dan agama, serta tindakan mereka juga kadang telah mendatangkan kemarahan bagi sebuah kaum ataupun agama yang ada di Malaysia. Kerana remaja zaman sekarang ni tidak didedahkan dengan lebih lanjut tentang sebuah kaum dan agama, dan mereka hanya mengetahui peraturan yang ada di dalam kaum mereka saja ataupun dalam agama mereka saja. Mereka tidak mengetahui apa peraturan yang boleh dibuat oleh kaum Cina ataupun apa peraturan yang boleh dibuat oleh kaum India, dan apa perkara sensitiviti yang ada di dalam kaum Melayu, Cina ataupun India. Okey, kesimpulannya, apa yang terjadi kita mestilah mengambil iktibar dan dijadikan sebagai sebuah pengajaran, kerana di Malaysia ini kita bukan sahaja mempunyai satu kaum ataupun bangsa, tetapi kita mempunyai pelbagai jenis kaum, bangsa dan agama yang ada di Malaysia. Dan kita, disebabkan itulah kita digelar negara yang berbilang kaum, agama dan bangsa, kerana kita bukanlah satu kaum. Dan kita juga mestilah beringat, jika kita melakukan sesuatu yang ada kaitan dengan sebuah kaum ataupun agama, kita mestilah tanya bahawa tindakan kita itu mendatangkan kemarahan ataupun ketidakpuas hati antara sebuah kaum, agama dan bangsa. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.